Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 3 hari bulan Mei 2020, bersamaan dengan pukul 12.40 pagi. Okey. Okey, tuan-tuan, hari ini kita membuat sedikit kelainan, di mana kebiasaan ini saya akan menggunakan setup ataupun setting BBMA dalam buat mapping. Tetapi kali ini saya akan cuba untuk buat analisa mapping dengan menggunakan pendekatan ataupun dengan menggunakan naked chart ataupun dengan menggunakan candlestick Japanese candlestick sahaja. Okey. Okey. Apa yang menjadi pilihan kali ini ialah USD, CAD, US dollar, Canadian dollar. Time frame mana tuan-tuan kita akan bermula di time frame daily, okey? Di time frame daily. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan, di sini kita sudah ada satu kenaikan, okey? Sesuatu kenaikan di sini, kenaikan di mana kenaikan ini kalau kita boleh perhatikan, kita ada sebatang, 2 batang, 3 batang, 4 batang, 5 batang, 6 batang, 7 dan 8 batang candle bull secara berterusan, diikuti dengan satu batang candle bear dan diikuti dengan 4 batang candle bull. So di sini memberi kita sedikit info bahawa kenaikan ini masih lagi kuat. Okay? Masih lagi kuat bila mana kita melihatkan perhentian ataupun candle bearish ini ialah sekadar pit stop sebelum price melakukan kenaikan. Okey, kenaikan. So di sini juga telah ada pergerakan ABC di mana A membentuk di sini A dan then price turun membuat pergerakan B dan price terus naik untuk membuatkan pergerakan C. So di kotak yang saya marking ni tuan-tuan, okey, di kotak yang saya marking ni kita boleh katakan ada berlakunya satu kita boleh katakan sebagai zone ataupun supply zone. Okey, supply zone kalau mengikutkan pemahaman SND, kita boleh katakan zone yang saya marking ni ialah sebagai supply zone. Okey, supply zone. Kalau mengikut perkiraan ataupun daripada setup FMCBR, okey, FMCBR, di sini kita ada entry level 4, okey, entry level 4, di mana entry level 4 ni ialah entry di CBR key, which is kita melihatkan CBR key kita kena ada minimum kenaikan sebanyak 3 batang candle, tetapi di sini kita ada 8 batang candle and then diikuti dengan satu bearish candle dan 4 batang bullish candle. So di sini kita ada satu lagi setup dikuatkan oleh setup EL4 ataupun kita boleh katakan sebagai CBR key. Okay, CBR key di mana zone ini zone CBR key ini ialah zone yang mengawal kenaikan. Bila mana price turun akan tendang, price turun akan tendang. Okey, price turun akan tendang. So beberapa kali kita melihat di sini price action di mana price cuba turun dan seterusnya price naik semula. Okey, price naik semula. Okey. So kita sudah ada satu setup which is dekat sini kita ada entry level 4 which is setup dalam FMCBR, setup CBR key, dan kita ada satu lagi setup yang kita panggil sebagai rally base rally. Okay, rally base rally, di mana kita akan mencari peluang-peluang sell bila mana price masuk semula ke zone base. Okay. So di sini kita katakan sebagai rally base rally. So yang saya marking biru ni ialah zone base. So zone base ni ialah zone yang kita panggil sebagai demand zone. Sorry, tadi saya cakap supply zone kan, sebenarnya ialah demand zone ya tuan-tuan. Sorry, saya pembetulan. So zone base ni ialah zone demand zone. Selagi price tak pecah
this particular demand zone, kemungkinan price akan tendang balik. Okay, price akan tendang balik. Okay. So di sini kita sudah ada setup, kita sudah ada satu setup EL4 CBR key, dan dalam masa sama kita ada satu setup rally base rally di mana price sekarang sudah pun price cuba masuk zone-zone demand zone ini dan kemudian price tendang. Okay, price tendang. So di sini untuk price ni naik di daily, dia perlu pecah di pintu ya. Di pintu kita lihat ya, pintu ni lah pintu CB1. Okay, pintu CB1 yang perlu dipecahkan di daily untuk price terus melakukan kenaikan ya. So di sini adalah pintu yang perlu dipecahkan untuk daily untuk price naik. Okay, untuk price naik. Okay. So ini adalah setup di daily, macam mana pula dengan H4. Okay, saya sudah melakukan satu mapping di H4 kalau tuan-tuan perhatikan. Okay, di sini. Okay. Di mana kalau kita kecilkan time frame di sini telah berlakunya satu penurunan ataupun pullback. Kalau tuan-tuan perhatikan di sini ialah zone-zone pullback, permulaan pullback di daily ya. Okay, di sini. Okay, di sini zone-zone permulaan pullback di daily. So dengan melakukan penarikan Fibo, okay, penarikan Fibo di mana kalau kita melihat di sini CB1-nya pecah ialah di sini. CB1-nya pecah di sini, tapi kita melihatkan di sini CB1-nya actually berada di sini ya, CB1-nya. Okay. So CB1-nya telah pecah oleh sebatang candle ni. Kalau kita ukur betul-betul dia pecah sebenarnya. So melalui penarikan Fibo ni actually price sudah pun mencapai zone-zone TP3 which is complete cycle 423. Okay. Kalau tuan-tuan perhatikan bila price sampai ke zone 423 ditendang balik ya, ditendang balik. And then di sini kita melihat telah melakukannya satu pullback dan price telah mencapai area 261 which is TP2, and then price retest semula di zone-zone 423 which is di TP3. And then di sini telah berlakunya satu setup which is kita panggil sebagai setup dominant break, di mana di sini kita ada syarat penarikan Fibo bila mana candle this particular bearish candle yang sebatang ni tuan-tuan telah pun dipecahkan oleh minimum 3 batang candle. Okay, so kalau kita melihat di sini candle ketiga which is this one telah pun pecahkan this particular bearish candle dan telah ada syarat penarikan Fibo musang FMCBR which is daripada level 0 ke level 100 which is di candle close body di candle yang ketiga yang percaya break. Dan dalam masa yang sama kita melihat pintu CB1 juga telah pun dipecahkan. Okay, so di sini kita melihat melalui penarikan Fibo kita melihat zon 161 which is TP1 telah pun berjaya dipecahkan, dan dalam masa yang sama zon 261 which is TP2 juga telah berjaya dipecahkan. So kita menjangkakan, okay, kita menjangkakan price akan terus naik untuk mencapai mencari TP3 which is di zon 423. Okay, so di sini kita akan mencari entry. Kita akan lebih concentrate untuk mencari entry buy. So entry buy ni gimana? So di sini saya melihat still kita pakai konsep yang sama melihatkan di sini. Di sini kita ada satu pergerakan ABC. Okay, ABC. Satu pergerakan ABC di sini. Dan dalam masa yang sama kita ada satu entry level 4 which is kita panggil sebagai CBR key. Okay, CBR key di mana kita ada minimum 3 batang candle, tapi kini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang candle diikuti dengan satu bearish candle dan diikuti dengan kenaikan. So di sini kita ada satu setup ataupun kita ada satu setup CBR key yang mengawal kenaikan which is kita boleh katakan di sini ialah entry level 4 dalam setup FMCBR kita boleh
panggil sebagai EL4. EL4 which is entry level 4. Okay, entry level 4. Dan dalam masa yang sama, kita boleh melihat di sini ialah rally base rally. Okay, rally base rally. So kat sini kita ada satu base yang telah kita lakukan. So di sini adalah antara zon-zon demand zone kalau berdasarkan setup SND. So apa yang perlu kita berlakukan di sini ialah kita sudah ada satu zone. Okay? Kita sudah ada satu zone di mana kita akan perhatikan zone ini sekiranya price datang balik, ya. Sekiranya price datang balik, ini adalah hanya prediction sahaja, tuan-tuan. Sekiranya price datang balik di sini, so kita akan melakukan satu prediction ataupun satu mapping lah, senang cerita. Sekiranya price datang balik dan pergi ke zon-zon yang kita marking, tuan-tuan, kita perlu memberi lebih perhatian di mana sekiranya berlaku rejection, and then di time frame yang lebih kecil, kita telah memberi kita pintu ataupun telah memberi kita signal di mana di time frame maybe H1 ataupun M30 ataupun M50, even M50, di mana telah memberi kita signal di mana CB1 ataupun CB1 dipecahkan ataupun pintu CB1 dipecahkan, kemungkinan price akan meneruskan kenaikannya. Kemungkinan price akan melakukan kenaikan dan kita jangkakan price akan mencari zon-zon TP3. Okay. Ini prediction saya lah. Prediction kita. So kerana apa? Kerana kita melihat di sini ada satu kekuatan price untuk naik, momentum yang kuat untuk naik, di mana kita melihat zon 261 telah pun berjaya dipecahkan. So kebarangkalian price untuk mencari ke zon 423 level tersebut ialah amat tinggi, ya. So amat tinggi. So kita melihat di sini antara zon-zon yang terbaik untuk kita melakukan buy ataupun kita masuk membuat re-entry buy ialah di zon-zon CBRQ, which is entry level 4, ataupun di sini kita ada satu rally based rally, which is di sini ialah demand zone kalau mengikutkan daripada definisi SND. So dekat sini seperti biasa kita perlu menunggu sama ada berlakunya, kita menunggu sekiranya ada pullback, kita menunggu, dan sekiranya ada pullback and then zone di sini telah berlaku satu rejection, price ada reject, di zone-zone ini kita akan masuk entry buy sekiranya ada support di lower time frame, which is sama ada DH1, M30 or even M15. So apa yang kita melihat sekiranya price berada di level-level buy zone kita ni ialah kita melihat sama ada berlaku ataupun berlakunya dominant break ataupun CB1 break. Jika CB1 berjaya dipecahkan di M15, kemungkinan besar price akan meneruskan perjalanannya untuk naik, ya, tuan-tuan. Itu ialah gambaran secara kasar di mana kita melihat USD CAD di time frame H4. Kalau kita perhatikan, kita sudah ada satu zone yang kita boleh perhatikan, which is zone CBRQ EL4, which is dalam setup FMCBR, dan dalam masa sama kita ada demand zone di sini, which is rally base rally, which is demand zone yang perlu kita perhatikan, dan saya sudah marking di sini di kotak biru ni, tuan-tuan. So tugas kita selepas ini pada minggu hadapan ialah melihat sama ada berlakunya pullback. Sekiranya berlakunya pullback di area-area zone yang kita telah marking ini, kita akan melihat price action di situ, dan untuk melihat sama ada berlakunya rejection ataupun pintu-pintu yang dibuka di lower time frame untuk menyokong re-entry buy di time frame H4. Okay, so targetnya di mana? Targetnya ialah kita menjangkakan price ini akan mencari zone 423, which is TP3, setelah zone 261, TP2 ni telah pun berjaya dipecahkan. Okay, berjaya dipecahkan. Okey tuan-tuan, itu saja analisa mapping saya untuk USD CAD berdasarkan time frame daily, which is di sini, dan juga time frame H4. Okey, so perlu diingatkan bahawasanya analisa ini hanyalah berbentuk mapping sahaja. Okey, so untuk melakukan entry ataupun untuk mencari entry
kita perlulah menunggu signal dan setup yang sempurna, supaya apa? Supaya kita tidak mengalami faulting yang tinggi. Dan perlu diingatkan, kita juga perlu ada kawalan money management ataupun risk management yang betul. Kerana apa? Kerana itulah antara holy grail dalam forex trading kita. So perlu ingatkan, bila dah ada entry, kita perlu ada exit point ataupun kita perlu ada exit plan. So exit plan tu di mana? Exit plan tu ialah sama ada kita punya TP ataupun kita punya SL. So TP dan SL ni terpulang kepada risk and reward tuan-tuan sendiri. So ada yang kita sanggup risikokan akaun kita dengan floating yang besar untuk mendapatkan risk, untuk mendapatkan reward yang lebih besar. Dan ada juga yang sanggup merisikokan hanya sedikit saja daripada equity kita, tetapi dengan menjagakan reward yang lebih besar. Terpulang kepada risk appetite masing-masing. Ya? Okay, sekian dulu daripada saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala